Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan dan keizinan daripada Allah untuk kita sama-sama pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Taala akan melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan dan juga ketenangan dalam kehidupan kita. Dan ini dijanjikan dalam sepotong hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah memilih daripada kalangan hamba-Nya untuk diberikan khairan, iaitu kebaikan dunia dan kebaikan hari akhirat, tandanya kata Nabi yufaqihu fid din, iaitu Allah akan memberikan kefahaman agama. Jadi salah satu cara Allah nak berikan kita kefahaman agama, tak lain dan tak bukan Allah akan melorong kita ke majlis-majlis ilmu seperti mana yang kita lakukan pada pagi ini. Jadi sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah sedang memilih kita untuk diberikan kepada kita kebaikan-kebaikan yang melimpah. Kebaikan dunia ni artinya Allah nak berikan keluasan rezeki, Allah nak berikan ketenangan jiwa, ketenangan fikiran, diberikan pasangan dan anak-anak yang soleh dan soleha, keluarga yang barakah. Itu kebaikan dunia. Kebaikan akhirat iaitu Allah nak lepaskan kita daripada azab kubur dan azab api neraka, dan Allah nak memasukkan kita ke dalam syurganya. Dan mudah-mudahan juga dengan ilmu yang kita akan perolehi ini, Allah akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah, dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala akan menerangi jalan kehidupan dunia kita dengan ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di hari akhirat dalam keadaan Allah meredai apa yang telah kita lakukan dan amalkan di dunia ini, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan baca beberapa hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini bertaraf hadis kudusi. Berbeza dengan hadis yang selalu kita dengar, iaitu kalau hadis kudusi, hadisnya lafaz daripada Nabi tetapi maknanya datang daripada Allah. Dia berbeza dengan Quran. Quran lafaz dan makna adalah firman Allah. Tapi kalau hadis kudusi disebut oleh Nabi tetapi maknanya datang daripada Allah. Okey. Kalau hadis iaitu lafaz dan makna datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tigalah perbezaan: Quran, hadis kudusi, hadis. Sekarang kita bincang tentang hadis kudusi. Baik. Tajuk kita pada pagi ini tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah adalah berbicara tentang ahli syurga yang paling miskin di dalam syurga. Ahli syurga yang paling miskin di dalam syurga. Baik, hadis ni riwayat daripada Al-Imam Muslim, hadis sahih. Dan hadis ni dibawakan daripada sahabat Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, berafakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda bersabda, Nabi bercerita tentang ada satu hadis antara perbualan daripada Nabi Musa dan juga Allah Ta'ala. Sa'ala Musa Rabbah, telah bertanyalah Nabi Musa kepada Allah. Kenapa? Sebab Nabi Musa ini satu-satunya Nabi yang boleh bercakap langsung dengan Allah. Wa kalamallahu Musa taklima, yang mana Musa boleh bercakap dengan Allah secara terus. Jadi Nabi bercerita satu riwayat tentang dialog Nabi Musa dengan Allah Ta'ala. Apa yang Musa tanya pada Allah? Ma adna ahlal jannatil manzila, wahai Allah, apakah kedudukan yang paling terendah, tercorot bagi seorang penghuni syurga? Kenapa ditanya ni tuan-tuan? Sebab bila Allah bercerita tentang syurga, bahkan Allah menamakan syurga dengan Jannatun Na'im, syurga yang dipenuhi dengan kenikmatan, kekayaan dan juga kemewahan yang melampau. Nanti kita akan bincang tuan-tuan macam mana keadaan syurga ni. Satu gambaran yang kita tak boleh terbayang, dan itu jaminan daripada Allah. Jadi Nabi Musa ni dia tak puas hati, dia tanya, "Habis kalau kaya sungguh syurga ni,
siapa yang paling terendah kedudukannya dalam syurga, yang paling miskin. Macam hari ni lah tuan-tuan, kita dengar ada satu company multinational ni yang paling kaya raya di dunia, bilion dia punya pendapatan bulanan. Kita akan tanya, siapa gaji yang paling rendah di company ni? Dan berapa jumlah gaji yang dia terima? Orang kata 50,000 US dollar. Kita dengar pun, kaya lah. Kalau ni yang paling rendah, CEO dia lagi lah. Jadi macam tu Nabi Musa tanya pada Allah, siapakah kedudukan yang paling terendah tercorot di dalam syurga Allah? Siapa? Qala, maka Allah Ta'ala menjawab, huwa rajulun yaji'u ba'dama udkhila ahlul jannatil jannah. Kata Allah, orang yang paling miskin, yang paling rendah kedudukannya dalam syurga adalah orang yang mendatangi syurga selepas seluruh penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Maksudnya, orang yang paling akhir masuk syurga adalah orang yang paling rendah makamnya. Orang yang paling awal masuk syurga adalah orang yang paling tinggi kedudukannya. Sifir mudahlah kan? Lagi awal masuk, lagi tinggi kedudukannya. Lagi akhir masuk, lagi rendah kedudukannya. Sebab itu antara kemuliaan umat Nabi SAW adalah, kata Nabi SAW, kita adalah umat yang paling akhir wafat, tetapi kitalah umat yang paling awal masuk ke dalam syurga Allah. Selagi mana kita tak wafat tuan-tuan, keseluruhan umat Nabi ni, selagi itulah pintu syurga tak terbuka. Sebab kita kena semuanya wafat, kemudian semuanya dah dihisap, ada yang masuk ke syurga dan waliyadzubillah yang masuk ke dalam neraka, barulah terbukanya pintu syurga untuk umat-umat yang lain. Okey. Hadis ni tak habis kat sini tuan-tuan. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis yang lain yang mana sebahagian besar yang Nabi cerita ni adalah sebahagiannya, majoritinya adalah umat Nabi SAW. Okey, mudah-mudahan kita termasuklah. Baik, sekarang kita tengok Nabi kata apa? Orang yang paling miskin adalah orang yang paling akhir masuk dalam syurga Allah. Dan ini adalah firman Allah, bukan hadis Nabi. Nabi hanya melafazkan sahaja, tapi ia adalah firman Allah. Lalu Allah bercerita kepada Nabi Musa, fayuqalu lahu, maka Allah berkata kepada lelaki yang paling miskin, udkhulul jannah. Allah perintahkan dia, masuklah ke dalam syurga aku. Masuk, silakan. Fayaqulu, baik. Kat sini tuan-tuan satu keistimewaan. Walaupun dia adalah penghuni syurga yang paling akhir, tetapi Allah tunjukkan kemuliaan yang paling utama bagi seorang penghuni syurga adalah dia bercakap terus dengan Allah. Bagi penghuni neraka, azab yang paling besar adalah Allah berpaling daripada dia. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Mutaffifin, Allah bercerita antaranya iaitu mereka ni la mahjubun, dalam keadaan dihijab daripada melihat Allah dan bercakap terus dengan Allah Ta'ala. Tapi penghuni syurga walaupun paling akhir, kelebihan dan kemuliaan dia tetap boleh bercakap terus dengan Allah. Siapa lagi yang lebih hebat tuan-tuan kalau kita dapat bercakap dengan Allah. Jadi Allah kata udkhulul jannah, masuk dalam syurgaku. Fayaqulu, maka lelaki ni pun berkata, ay rab, kaif, dia kata, wahai Allah, macam mana nak masuk syurga ni? Wa qad nazala an-nasu manazilahum. Semua orang penghuni syurga dah masuk ke dalam rumah mereka dalam syurga dah. Wa akhadhu akhadhatihim, bukankah mereka telah mengambil tempat-tempat mereka? Aku ni orang akhir, syurga ni dah penuh dah. Macam mana nak masuk? Yang ini ibu-ibu, perangai penghuni dunia, manusia ni terbawa-bawa sampai ke depan pintu syurga. Kadang-kadang kita ni dah terlambat pergi kuliah duha ni. Ini bukan menyindir ibu-ibu. Kita dah terlambat. Kemudian bila kita tengok, dah pukul 10 lebih lah, kita pun sampai. Tengok parking penuh. Ini penuh kot. Tak apalah, kita balik lah. Sebab apa? Kita menyangka dah penuhnya majlis ilmu, dah mungkin penuh masjid ni, tak apalah, tak payah masuk lah. Macam itulah keadaan manusia yang dah berada depan pintu syurga Allah. Allah kata, masuklah, tafadhal, masuk. Dia boleh kata, ya Allah, macam mana nak masuk? Syurga ni dah penuh dah. Semua tempat dah diambil dah. Aku orang yang paling akhir. Macam mana nak masuk? Dia tanya pada Allah. Kalau Allah kata masuk, masuklah, mesti ada ruang, mesti ada tempat. Okay, tapi dia tak percaya. Dia kata, macam mana saya nak masuk? Fayuqalu lahu, maka Allah bercakap dengan dia, atarda an yakuna laka mithlu mulki malakin min mulukid dunya? Allah kata, nak atau tidak,
Aku sediakan kepada engkau satu syurga, yang ini syurga untuk orang yang paling miskin, orang yang paling akhir, iaitu mithlu, satu syurga seperti mulki, iaitu seperti satu kerajaan, malakin min mulukid dunya, iaitu kerajaan seorang raja daripada raja-raja dunia. Orang yang paling miskin dalam syurga Allah adalah orang yang menerima satu kerajaan seperti mana raja daripada raja-raja dunia. Kalimah dekat sini ibu-ibu, kalau ibu-ibu ada teks, malakin min mulukid dunia ni adalah bererti raja yang paling terkaya di dunia. Dia bukan dapat istana, dia bukan dapat aset, tetapi dia memiliki kerajaan setimpal dengan kerajaan raja yang paling terkaya di dunia. Ini untuk orang yang paling miskin di dalam syurga Allah. Untuk orang paling akhir. Kalau orang yang paling awal, kita tak boleh bayanglah macam mana. Baik. Kalau hari ni ibu-ibu, raja yang paling kaya, kita kata Sultan Brunei lah, ataupun Raja Thailand, saya tak tahulah yang lain. Yang saya tahu dua ni yang paling kaya raya. Tapi kalau ibu-ibu tengok pada Quran, ayat-ayat yang dirahmati oleh Allah, dalam surah Al-Kahfi, Allah bercerita tentang seorang tukang kebun, bukan tukang kebun, pemilik kebun yang dalam surah Al-Kahfi itu, dia memiliki kebun yang mana dia ni kufur. Kebunnya ada buah anggur dan adanya buah tamar. Kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi, secara literal, zahir ayat, kita akan nampak ayat ni macam biasa sahaja. Kebun dia ada tanam buah anggur, buah tamar. Tapi kalau kita tadabbur, kita akan nampak dia ni kaya sungguh. Kenapa? Sebab buah anggur hanya tumbuh di negara yang bermusim sejuk. Buah tamar hanya tumbuh di negara yang bermusim kering. Jadinya kalau kebunnya ada buah anggur dan buah tamar, artinya kebunnya merentas benua. Kaya sungguhlah. Kalau dah kebun merentas benua, pekerjanya berapa ratus, berapa ribu. Mesti ramai. Kemudian teknologi apa yang dia gunakan mesti canggih, sistemnya pula dan sebagainya. Allah nak cerita, ini bukan raja, ini orang yang antara terkaya watak yang Allah sebut dalam Quran. Zaman Nabi SAW, raja yang paling kaya adalah kerajaan yang paling besar adalah kerajaan Rom. Sebab apa? 2/3 zaman itu dipegang oleh kerajaan Rom. Ada Rom di barat dan ada juga Rom yang berada di timur. 2/3 dunia. Bayangkan, setiap era, setiap zaman ni raja-raja yang kaya ni berbeza-beza. Jadi kita tak tahu siapa di antara raja yang paling terkaya di dunia ni. Tetapi Allah memberi jaminan, aku memberikan kerajaan pada manusia yang paling miskin dalam syurga Allah adalah kerajaan seorang raja yang paling terkaya di dunia. Okey, kemudian tuan-tuan, bila Allah kata macam tu, fayaqulu, maka lelaki ni kata apa? Raditu rabbi, wahai Allah, aku redalah. Cukup lah ni, cukup. Sebab apa? Unexpected langsung dia punya ganjaran dia. Dia jangka syurganya sempit, ruangnya tak ada. Tiba-tiba Allah kata, tak, masuk. Kamu memiliki satu kerajaan seperti kerajaan seorang raja yang paling terkaya di dunia. Dia berkata, raditu rabbi. Cukup ya Allah, cukup. Fayaqulu, maka Allah kata pada dia, laka dhalik, seperti mana yang aku sebutkan itu, kamu dapat seperti itu. Satu kerajaan. Kemudian Allah sebut apa? Wa mithluh, wa mithluh, wa mithluh, wa mithluh. Tanpa diminta ibu-ibu ayah-ayah, Allah tambah 4 kali ganda. Dapat satu kerajaan pun dah kira luar biasa. Sekarang Allah tambah 4 kali ganda tanpa diminta. Kamu ambil 4 kali ganda. Lelaki ni kata apa? Fayaqulu, dia kata faqala fil khamisah. Masa Allah nak sebut kali kelima, 5 kali ganda, dia kata raditu rabbi. Cukup ya Allah, cukup. Soalannya apa tuan-tuan? Sebelum tu konon-kononnya macam Allah melekehkan dia lah. Dan konon-kononnya macam dia melekehkan nikmat Allah. Macam mana saya nak masuk ni, ruang tak ada. Tiba-tiba Allah bagi tanpa dia minta, sampai dia rasa malu dah. Raditu rabbi. Cukup dah ya Allah, cukup dah, cukup. Tapi Allah beri kepadanya 5 kali ganda. Cuba ibu-ibu ayah-ayah bayangkan, kita dapat satu nikmat, ganjaran daripada seseorang yang memang kaya raya, bagi kita dekat dunia. Contohlah, dia bagi kita 1 juta, kita rasa puas dah, cukup lah. Tetapi nikmat yang berbeza di antara dunia dan hari akhirat. Di hari akhirat, Allah berikan satu nikmat, yang nikmat ini adalah kekal selama-lamanya.
Dunia ni kekal, duit yang ataupun harta yang kita ada hanya sementara. Sikit je. Kita rasa itu pun dah rasa nikmat dah. Itu pun dah rasa puas dah. Tetapi bila Allah kata ini adalah nikmat yang aku berikan kepada engkau, kita tahu ini adalah nikmat yang kekal selama-lamanya. Jadinya tuan-tuan, bila Allah Ta'ala sebut wa mithluh kali kelima, dia kata raditu rabbi, cukup ya Allah, cukup. Dah cukup dah. Fayaqulu, Allah tak sebut lagi tuan-tuan. Allah kata apa? Fayaqulu, kata lagi Allah, hadza laka, 5 kali ganda tu milik kau. Ambil. Kerajaan seperti raja yang paling kaya, aku tambah 5 kali ganda. Ambil. Wa asharatu amthalih, aku tambah lagi 10 kali ganda. Lagi dia cakap raditu rabbi, lagi ditambah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Lagi diminta, lagi ditambah. Okey, ini antara kenikmatan yang Allah berikan kepada penghuni syurga yang paling rendah. Kemudian Allah Ta'ala tambahkan lagi bonus. Bila Allah dah tambah 5 kali ganda, ditambahkan lagi 10 kali ganda, Allah tambah bonus dia. Kata Allah, walaka mashtahat nafsuk waladzat ainuk. Apa yang kamu idamkan, yang terlintas, yang keinginan di hati kamu, minta aku tunaikan. Sebab apa? 15 kali ganda yang dia minta tadi tu, yang 15 yang dia dapat tadi tu adalah apa yang dia tak pernah minta, Allah bagi. Sekarang ni dia boleh minta apa yang dia nak. Dalam satu hadis yang lain, ibu-ibu yang dirahmati Allah, penghuni syurga yang paling akhir masuk ke dalam syurga Allah, Allah tawarkan kepadanya, kamu minta apa yang kamu nak, minta. Lalu disebut tuan-tuan, dia mungkin dulu di dunia pernah pergi ke Bali, contohlah dia kata saya nak pantai Bali ni ada dalam syurga saya, Allah bagi. Saya pernah pergi ke New Zealand ataupun Switzerland, saya nak yang kawasan peranginan tu ada di syurga saya, Allah bagi. Semua yang diminta Allah bagi. Diminta Allah bagi. Diminta Allah bagi. Kemudian dia kata apa? Raditu rabbi. Ya Allah, cukup dah. Lalu Allah sebut, yang ini tak nak minta ke? Allah ingatkan pula. Ni tak nak minta ke? Dia kata nak juga. Ni manusia kan, tamak kan. Dah ada dah. Tapi tak puas. Ada pula. Okey. Dia nak tak, dia dah ada dah, tapi nak juga. Allah kata ni tak nak ke? Dia kata nak. Nak juga. Allah tambah lagi. Yang ini tak ingat ke? Nak ke? Nak juga. Akhirnya diulang. Dia kata Rabbi raditu. Cukup dah. Cukup dah, puas dah. Lalu Allah kata apa? Wa asharatu amthali. Semua yang kamu minta aku tambah 10 kali ganda. Yang ini yang disebutkan dalam hadis ini, iaitu walaka mashtahat nafsuk. Apa yang kau idamkan, minta. Waladzat ainuk. Apa yang paling enak di mata kau minta. Semuanya aku akan tunaikan. Okey, ini adalah nikmat bagi penghuni syurga yang paling rendah kedudukannya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fayaqulu, bila Allah sebut, bila disebut macam tu, dia pun kata raditu rabbi, ya Allah, cukuplah. Baik, habis cerita dekat situ. Kemudian Nabi Musa bila dengar ni, dia kata qala, kata Nabi Musa, Rabbi, wahai Allah, fa'lahum manzilah. Macam mana pula orang yang paling kaya dalam syurga? Kan tak puas kan tuan-tuan kan? Kalau dah miskin macam ni, yang paling kaya macam mana pula? Dia pun kata fa'lahum manzilah, wahai Allah, macam mana dengan orang yang paling kaya? Qala, Allah berfirman, ulaika alladhi aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alayha. Allah nak bayangkan kayanya orang dalam syurga nanti adalah, Allah kata, akulah yang akan menumbuhkan kemuliaan pada orang tersebut biyadi, dengan tanganku. Special touch lah. Tak ada campur tangan. Ni direct daripada aku. Kita tak boleh bayang macam mana. Tapi Allah buat satu khas untuk dia. Boleh kata macam custom made lah. Khas untuk dia. Dan Allah kata wa khatamtu 'alaiha, dan Allah akan memeterai satu perjanjian khusus untuk dia sahaja, yang tidak ada pada orang-orang yang lain. Dan Allah tambah lagi, falam tara ainun, yang mana tak pernah dilihat dengan mata, walam tasma' udhunun, tak pernah didengar dengan telinga, walam yakhtur ala qalbil bashar, dan tak pernah terlintas di hati-hati manusia. Dalam bahasa mudah ibu-ibu, nikmat yang Allah sediakan dalam syurga nanti adalah nikmat kejutan. Semua tak pernah terbayang, semua tak pernah dilihat, dan semua yang tak pernah kita dengar, dia adalah nikmat kejutan. Apa-apa yang pernah kita dengar, yang pernah kita lihat, semuanya lebih daripada itu.
dia akan jadi benda yang sangat mengejutkan lah, dan dia adalah kenikmatan yang sampai kita rasa puas, sangat puas. Okey, kemudian bila diceritakan macam ni, qala Nabi SAW tutup hadis ni, kata Nabi apa? Wa misdaquhu fi kitabillahi azza wa jalla, benarlah seperti mana yang Allah sebut dalam firman-Nya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kata Allah dalam surah As-Sajdah, tidak ada satu jiwa pun yang pernah tahu tentang ganjaran syurga. Tak ada orang tahu. Maksudnya apa? Fala ta'lamu nafsun ni, kita pernah mungkin dengar kuliah seorang ustaz ni, seorang asatizah ni, ataupun kita pernah dengar daripada hadis-hadis Nabi cerita tentang syurga. Kita dengar pun kita rasa, ya Allah, puas dah. Ya Allah, saya tak boleh bayang dah. Sungguh, saya rasa suka sungguh dah. Allah jamin apa yang kita dengar tu adalah tak sama dengan apa yang Allah sediakan di dalam syurga. Sebab Allah kata tak ada orang pun pernah tahu apa nikmat yang Allah letakkan di dalam syurganya. Jadi semuanya adalah luar daripada jangkaan kita. Kemudian Allah kata apa? Ma ukhfiya lahum. Semua nikmat syurga ini adalah sengaja Allah sembunyikan kepada penghuni-penghuninya. Kenapa? Kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah sembunyikan nikmat syurga adalah setimpal kerana kita menyembunyikan amal kita. Okey? Allah sembunyikan ganjaran syurga kerana kita menyembunyikan amal kita. Puaslah ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Puas kita jaga amal kita ni. Musim-musim Syawal ni, musim kadang-kadang tergelincir tu mudah. Bila nak raya kan? Saya dah raya dah, puasa ke-6. Duduk cerita dengan orang tak tanya pun. Kita takut yang itu. Kita beramal, kita tergelincir, amalan kita tu tercerita kepada orang. Rugilah sayang. Jadi kita rasa mulut ni nak cakap je dengan orang, tapi tahan. Allah beri ganjaran yang setimpal. Seperti mana kamu sembunyikan amal kamu, seperti itulah Allah akan sembunyikan ganjaran untuk kamu. Okey? Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sebab itu berlaku pada zaman salafus soleh. Orang-orang terdahulu, mereka ni akan sembunyikan amal-amal soleh mereka ni lebih daripada keaiban-keaiban mereka. Seperti mana mereka tutup dan jaga aib mereka, kelemahan mereka, macam itulah mereka menyembunyikan amal-amal soleh mereka. Saya bagi contoh macam ni. Antara yang disebutkan oleh tokoh-tokoh ulama yang lalu, mereka ni kalau di belakang manusia memang waliullah, memang jaga amal soleh kepada Allah, tapi depan manusia mereka ni berlagak macam tak ada apa-apa. Antara yang diceritakan adalah bila mereka hadir ke majlis-majlis keramaian ni, mereka akan makan dalam kadar yang luar biasa. Maksudnya kalau orang tengok, dia makan ni banyak lah. Makannya banyak sampai orang tak akan jangka dia ni orang soleh. Dia sengaja buat macam tu supaya tak ada orang bercerita ni orang hebat. Ni orang soleh ni waliullah ni, dia tak nak. Bukan merendahkan makam dia, tak. Sebab hari ni kalau ibu-ibu tengok di media sosial, seminggu dua ni ada orang kata wali ni kadang-kadang dia buat benda pelik-pelik, itu kan wali. Kadang orang kata lagi pelik lagi wali. Tak. Wali ni ataupun orang-orang soleh ni depan manusia dia bukan merendahkan makam dia, tidak. Cuma dia menyembunyikan amal. Contoh yang saya baca baru ni, dia kata, saya minta maaf ni contoh yang agak tak senonoh lah. Dia kata wali ni pelik-pelik, antaranya kentut depan orang. Itu kan wali lah. Okey, itu kan wali. Bukan. Ataupun dia merokok sebab tak nak turun rahmat. Tak boleh kata macam tu. Nabi pun minta Allah turunkan rahmah dan berkat dalam hidupnya. Tiba kita yang bukan Nabi pula mengaku wali, kata tak minta rahmat, cara isap rokok. Ni bukan contoh dia. Mereka dahulu tak merendahkan kedudukan dia. Tak, bukan menjatuhkan maruah dia, tidak. Mereka cuba berlagak seperti mana orang biasa. Macam tak ada apa-apa lah. Macam kita tak ada apa-apa pun. Bila time makan banyak-banyak. Supaya orang kata, dia ni biasa je. Orang tak nampak pun dia ni orang soleh. Itu dia. Bukan nak kata dia ni rendah makam dia ataupun rendah maruah dia, tidak. Cuma nampak orang tak boleh jangka dia ni waliullah. Macam tu. Boleh faham maksud saya? Okay? Dia duduk dalam level yang sama dengan orang kebanyakan. Bukan duduk di bawah maruah orang kebanyakan. Okay? Itu cara yang Allah kata sembunyikan ganjaran itu kerana kamu sembunyikan amal. Walaupun Allah memberi satu jaminan, ganjaran ini tak akan diketahui dan ganjaran ini disembunyikan, tapi Allah jamin kepada kita, bagi waranti. Nikmat yang ada dalam syurga adalah nikmat yang
min qurrati a'yun. Kan Allah kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dia adalah nikmat penyejuk mata. Kalimah qurrati a'yun selalunya dinisbahkan kepada zuriat, cahaya mata. Kan penyejuk mata kita ni selalunya disandarkan kepada zuriat. Kenapa? Di mata seorang ibu dan ayah, anak itulah yang paling terbaik. Kita tak pernah minta anak kita sekian. Tapi Allah bagi, dan di mata kita dialah yang paling terbaik. Anak saya lah yang paling cantik, anak saya lah yang paling tampan, anak saya lah yang paling elok serba-serbinya. Jadi Allah nak kata, nikmat dalam syurga walaupun kamu tak tahu, walaupun disembunyikan, Allah jamin dia adalah custom made. Macam tu. Dia akan memenuhi kehendak dan selera kamu. Sebab orang punya selera lain-lain kan, taste lain-lain. Allah jamin wangian perfume dalam syurganya ikut kehendak kita, dekorasinya mengikut kehendak kita, warna-warnanya mengikut kehendak kita, interior designnya mengikut kehendak kita. Semuanya Allah akan beri mengikut cita rasa kita. Yang itulah ayat yang disebutkan di dalam hadis ini. Okey, baik. Kita masuk hadis yang kedua. Nanti saya akan bawa ibu-ibu tengok pada ayat-ayat Quran bila mana Allah bercerita tentang nikmat syurga. Kita akan nampak gambaran yang lebih luas lagi. Nikmat-nikmat syurga yang Allah sebut di dalam ayat-ayat Al-Quran. Baik. Satu lagi hadis, dan hadis ini adalah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis sahih, iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna adna ahlil jannatil manzilah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedudukan yang paling rendah bagi seorang penghuni syurga itu adalah rajulun sarafallahu wajhahu anin nari qabla al jannah. Adalah seorang lelaki yang dipalingkan wajahnya oleh Allah daripada neraka menghala ke arah syurga. Ada satu hadis yang lain, Nabi cerita, penghuni syurga yang paling miskin, yang paling akhir masuk syurga adalah penghuni neraka yang paling akhir keluar daripada neraka. Maksudnya dari sudut orang yang mentauhidkan Allah, beriman pada Allah, setelah dia dah menjalani hukuman dalam neraka, dia dikeluarkan. Bila dia dikeluarkan daripada neraka, tubuhnya keluar daripada neraka, tapi wajahnya masih lagi menghala ke arah neraka Allah. Tengok lagi neraka. Dan lelaki ni terus berdoa dan berdoa supaya Allah palingkan wajahnya daripada neraka Allah. Kenapa? Sebab melihat neraka adalah azab. Melihat neraka adalah azab. Walaupun tak masuk dalam neraka, tapi melihat neraka adalah azab. Contoh dekat dunia, kita tengok ada satu kemalangan ngeri depan mata kita, dia langgar, pum, memang nampak kepala orang tu terputus depan mata kita. Adakah kita tengok ataupun kita berpaling? Mesti paling. Ke ada orang tengok, seronok tengok? Tak, mustahil. Dia adalah azab. Melihat azab adalah azab. Itu di dunia. Kalau melihat neraka, dia lebih azab. Sebab itu orang ni, dia minta kalau boleh Allah palingkan wajahnya. Jangan tengok lagi ke arah neraka. Tengok kepada benda yang lain. Tapi kalau tak tengok neraka, berarti dia akan tengok kepada syurga Allah. Sebab itu Nabi kata apa? Sarafallahu wajahahu anin nari qabla al-jannah. Allah palingkan wajahnya daripada lihat neraka, tengok ke arah syurga. Dan itu adalah kenikmatan. Okay? Melihat syurga pun adalah nikmat. Lalu Nabi cerita lagi, wa mathala lahu syajaratan dzata dhil. Kata Nabi SAW, setelah dipalingkan wajahnya dan ditunjukkan kepadanya ada sebatang pokok yang mempunyai teduhan. Ke depan sikit ni luar daripada syurga, dia nampak ada satu pokok yang ada tuduhan. Dia nampak setelah mengalami azab demi azab, sekarang dapat keluar daripada neraka pun dah kira nikmat lah. Kemudian dia nampak satu pokok, dan dia kata apa? Faqala, lelaki ni pun kata pada Allah, ayy Rabb, qaddimni ila hadhihi syajarah. Dia kata, wahai Allah, boleh tak kalau engkau bawa aku duduk bawah pokok tu? Permintaan lah, ini doa dia. Dia kata, wahai Allah, boleh tak kalau aku ni duduk di bawah pokok tu? Dekatkan aku kepada pokok tu. Akunu fi dhilliha. Sebab apa? Sebab aku nak duduk di bawah teduhannya. Dia doa pada Allah. Doa, doa dan doa. Lalu
wa saqal haditha binahwil hadithi Ibni Mas'ud wa lam yadhkur fayaqulu. Kata Abu Sa'id Al-Khudri yang riwayatkan hadis ni, dia kata apa? Hadis ini sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sama, cuma dia berbeza sedikit. Iaitu Allah Ta'ala berfirman kepada dia, ya bena Adam, wahai anak Adam, ma yasrini minka, kalau aku makbulkan doa kau ini, adakah engkau akan kita kata apa? Adakah engkau tidak akan meminta lagi doa-doa yang berikutnya? Maksudnya kalau saya tunaikan yang ini, tidak ada lagi perjanjian lepas ni. Boleh tak? Okey. Lalu wa yudhakkiruhu Allah sal kaza wa kadza fa idza qata'at bihi amani qala Allah. Okey. Baik. Kemudian lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkannya, pohonlah sekian-sekian. Sebab apa? Dia dah setuju dah. Perjanjian dia dengan Allah, kalau kamu minta ni, aku tunaikan. Tapi lepas kamu minta ni, tak ada lagi dah. Okay. Jadi Allah Ta'ala tanya pada dia, kamu nak apa lagi? Sal kaza wa kaza. Pohon apa yang kamu nak? Mintalah itu dan ini. Lalu dia pun minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dia minta habis kepada Allah, sampai selesai, Allah kata apa? Huwa laka. Semua yang kamu minta, aku tunaikan. Wa asharatu amthalih, aku gandakan 10 kali ganda. Sama macam hadis tadi lah. Aku tunaikan dan aku gandakan 10 kali ganda. Qala, maka Nabi SAW bercerita, thumma yadkhulu baitah, lelaki yang paling miskin ni dalam syurga ni, dia pun masuk ke dalam syurga dia. Bila dia masuk dalam syurga, fatadkhulu alaihi zaujatahu minal huril ain. Bila dia masuk ke dalam syurga Allah, maka dia mendapati di dalam syurganya ada 2 orang isterinya. Okey. Ni saya cerita kemudian kenapa jadi 2 orang. Okey, nanti kita akan cerita kemudian. Tapi dalam hadis kata Nabi, dia masuk dalam syurga dia dapati ada 2 isterinya. Minal huril ain. Huril ain dalam Quran adalah merujuk kepada bidadari. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, para ulama tafsir melihat kenapa Allah sebut adanya bidadari. Antaranya kerana ia dari sudut psikologi lah. Lelaki ni tak dinafikan secara fitrah, dia cenderung kepada wanita. Dia lemah kepada wanita. Itu kecenderungan. Yang kedua adalah kerana sebagai satu perbandingan. Cuba ibu-ibu bayangkan. Bila Allah sebut kecantikan-kecantikan bidadari ni, sebenarnya itulah kecantikan minima bagi seorang wanita. Kecantikan yang paling minima. Kenapa? Sebab bidadari ni adalah satu makhluk yang Allah cipta tak pernah mengalami apa-apa kesusahan pun. Dia cipta terus jadi bidadari. Wanita dunia yang pernah tempuh kesusahan, yang pernah mengalami ujian, yang melakukan ketaatan, macam-macam yang dihadapi di dunia ini, kalau dia masuk syurga, dia lebih layak untuk lebih cantik dan memiliki kenikmatan lebih daripada seorang bidadari. Logik tak? Logik kan? Untuk seorang bidadari duduk dalam syurga tanpa buat apa-apa, tiba-tiba jadi bidadari, kalau ia cantik seperti itu, wanita dunia dia lebih lagi. Sebab apa? Dia dah mengalami ujian hidup dah. Dia dah tabah dengan apa-apa ujian daripada Allah. Dia dah melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala lebih daripada segalanya. Jadi dia lebih layak untuk memiliki kenikmatan dan kecantikan di dalam syurga lebih daripada seorang bidadari. Sebab itu Syekh Mutawalli Sya'rawi menyebutkan, bila seorang wanita dengar cerita bidadari ni, sepatutnya dia tak rasa cemburu. Sebab apa? Itu yang paling minima lah. Itu yang paling minima. Dan ada riwayat kata, bila seorang wanita masuk dalam syurga Allah, dia dah tak rasa cemburu dengan bidadari yang lain. Sebab apa? Dia dah ralit dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Sibuk dengan nikmat yang lain, dia tak heran lah benda-benda ni. Kan? Contoh kalau di dunia ni, seorang isteri kahwin dengan seorang suami. Dalam hidupnya, suami dia lah segalanya. Tapi bila dapat anak pertama, kuranglah beberapa persen. Sebab apa? Dah beralih kepada anak pertama. Kan? Kalau ibu-ibu yang ambil takaful, ada yang ambil untuk suami tak? Ketawa yang mencurigakan lah. Kalau suami selalunya dah akan ambil untuk isteri. Tapi isteri jarang-jarang dia ambil untuk suami. Dia ambil untuk dia, untuk anak. Itu biasa kan? Jadi kita rasa logik yang Allah Ta'ala sebut.
Bila cerita tentang bidadari ni, bila dia dapat nikmat dalam syurga, dia akan ralit dengan nikmat yang lain, dan dia tak berapa kisah sangatlah dengan isu-isu yang hari ni di dunia ni duk bahas ni kan, kenapa ada bidadari, kenapa tak ada bidadara dan sebagainya. Itu cerita lain lah. Okey. Baik, kemudian fataqulan, maka dua isterinya akan bercakap dalam syurga Allah. Alhamdulillahillazi ahyaka lana wa ahyana laka. Dia kata, maha suci Allah, segala pujian-pujian bagi Allah, aku ni dihidupkan untuk engkau. Wahai abang, saya ni diciptakan untuk abang. Dapat isterinya yang paling terbaik Allah ciptakan. Kemudian isterinya pun cakap pada suami dia, saya ni Allah ciptakan untuk abang. Dan dia pun berbalas, dia kata, kami pun diciptakan untuk engkau, engkau pun diciptakan untuk kami. Maksudnya ni dialog yang romantik lah. Lalu lelaki ni kata apa? Qala fayaqulu, dia kata, ma u'tiya ahadun mithla ma u'tita. Dia kata, tak ada seorang pun yang dapat nikmat macam nikmat aku ini. Dia lupa sebenarnya dialah orang paling miskin dalam syurga Allah. Tapi dia sebut, ini dunia ana yang punya. Dia paling miskin, tapi dia kata itulah nikmat yang paling besar yang orang lain tak pernah dapat. Dia seorang yang dapat. Tapi Allah kata itulah nikmat yang paling kecil di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey. Baik, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah. Ni ada hadis Nabi. Sekarang kita tengok apa nikmat yang ada dalam syurga dan apa ciri-ciri penghuni syurga di dunia. Ada clue-clue yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Kita tengok. Cuba ibu-ibu, ayah buka dalam surah Al-Waqi'ah. Buka surah Al-Waqi'ah. Tengok pada ayat yang ke-15. Surah Al-Waqi'ah, tengok ayat yang ke-15. Surah yang ke-56, ayat yang ke-15. Mungkin ibu-ibu ada smartphone Quran terjemahan, boleh buka. Ataupun yang ada Quran terjemahan bawa dalam beg tu, boleh buka. Tengok. Okay. Surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56, ayat 15. Kalau ibu-ibu baca hadis Nabi, ada satu hadis ni Nabi cerita apa? Man qara'a suratul waqi'ah kullu laylah. Siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, lam tusibhu faqatan abada. Allah sekali-kali tidak akan menimpa kepadanya kefakiran, kesusahan dan kesempitan hidup abadan, selama-lamanya. Ramai orang kata apa? Siapa baca surah Al-Waqi'ah, dia murah rezeki. Selalu dengar kan? Hadis ni dhaif. Boleh jadi fadhil amal saja, boleh beramal, tapi tak jadi hujah. Cumanya maknanya betul. Betul maknanya, cuma tarafnya dhaif. Kenapa betul? Bukan bererti ibu-ibu baca surah Al-Waqi'ah murah rezeki. Tak. Pesanlah pada ahli keluarga kita. Siapa yang baca surah Al-Waqi'ah ini yang tak disempitkan hidupnya, kerana apa? Al-Waqi'ah dia bercerita tentang kehidupan di hari akhirat. Allah detail cerita tentang syurga, Allah detail cerita tentang neraka. Bila dia tahu nikmat dalam syurga, dia tak akan tergila-gila, terkejar-kejar dengan nikmat dunia. Sebab apa? Nikmat dunia ni sangat-sangat kecil. Kecil sungguh. Dan dia tak rasa terangsang untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Kerana apa? Dia memikirkan azab dan kesusahan di neraka tu lebih dahsyat daripada susah dunia. Saya bagi contoh, analogi contoh. Kalau anak kita, cucu kita kata, Tok susahlah, UPSR ni susah. Kita dengar, kita gelak aja kan? Apalah yang susah UPSR. Kenapa kita kata macam tu? Sebab kita dah tempuh dah. Lepas UPSR ada peperiksaan yang lain. Bahkan ujian hidup tu lebih besar lagi. Yang itu hanya benda kecil je. Macam itulah manusia kalau dia membaca surah Al-Waqi'ah, faham kandungan Al-Waqi'ah, dia tak nampak yang dunia ni adalah segala-galanya. Dia tak nampak dah dunia ni adalah benda yang sangat berat. Sebab apa? Yang lebih berat dan lebih susah adalah di yaumul mahsyar nanti. Itu yang lebih susah. Sebab itu Nabi kata lam tusibhu faqatan abada. Siapa yang baca surah ni, dia tak akan rasa susah selama-lamanya. Sebab apa? Susah dunia ni kecil nak dibandingkan susah di yaumul mahsyar. Okey? Baik, antara yang Nabi sebut dalam surah Al-Waqi'ah, yang Allah Taala sebut dalam surah Al-Waqi'ah, surah yang ke-56 ayat yang ke-15. Allah Taala sebut apa? Nikmat yang pertama penghuni syurga, iaitu syurga Al-Muqarrabin. Dalam surah Al-Waqi'ah Allah sebut ada dua tingkatan syurga. Ada penghuni syurga yang duduk di kayangan, dan ada penghuni syurga yang duduk di level bawahan. Yang duduk di kayangan ni Allah sebut, apa nikmat yang pertama? Ala sururim maudunah.
muttaqiina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang pertama penghuni syurga yang tertinggi ni, penghuni-penghuni yang duduk di syurga yang teratas ni dapat ala sururin, mereka akan duduk di atas surur. Surur ni macam pelamin lah, satu kerusi khas. Okey. Yang mana diperbuat daripada maudunah. Maudunah ni emas yang bertah-tahkan permata. Okay, ini zahir ya kita tengok ni. Allah sebut dia ada satu kerusi dibuat daripada emas dan permata. Kemudian Allah kata muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Dan satu lagi pula dia dalam keadaan muttaqiin. Muttaqiin ni dia datang daripada kalimah ittika'. Ittika' ni dia berbeza dengan kursi. Kalau surur tadi tempat duduk. Kalau ittika' muttaqiin dia macam Cleopatra. Dia tak duduk tegak tapi dia duduk menyending 45 darjah tu. Dia tak baring habis. Kalau baring tu tidur kan. Kalau dalam surah ni katil pembaringan tu namanya furush ataupun firash. Firash tu kata mufrad dia. Jamak dia furushin. Marfu'ah Allah sebutkan dalam surah lepas ni. Firash ataupun furush. Itu tempat baring, tempat tidur. Tapi itikak ni dia tempat menyandar. Kalau kita di dunia ni, kalau di Malaysia ni pergi swimming pool ada tempat tu. Tapi aku si malas lah. Aku si malas. Bahasa muda aku si malas. Okey. Kemudian dia kata apa? Duduk di atas kursi tu 'alaiha mutaqabilin, sambil berhadapan. Dengan siapa? Yang ini ada para ulama bincang. Tapi yang paling kuat iaitu dia akan berhadapan dengan penghuni-penghuni syurga yang lain sambil berbual-bual. Dalam surah At-Tur, Allah membayangkan ada dua cerita. Apa perbualan di antara penghuni syurga? Apa gosip dia? Ada ini banyaklah, nanti kita tak sempat nak habis masa. Okay, nanti kalau ada kesempatan lain kita boleh bincang. Baik. Cumanya dia akan duduk di atas kerusi dia akan berbual-bual dengan penghuni syurga. Dekat sini kalimah mutaqabilin Allah sebut dalam keadaan dia tergantung. Berhadapan dengan siapa tak diketahui. Dalam surah yang lain Allah kata alal araik yanzurun. Penghuni syurga duduk di atas dia punya kerusi malas ni sambil melihat. Melihat apa? Kalimah maf'ul bih tu dibuang. Objek yang dilihat tu dibuang. Maka ulama tafsir pun datang. Pertama, dia akan melihat bertemu dengan ibu bapa dan ahli keluarganya yang telah meninggal dunia lama dulu dah. Itu perasaan yang Allah akan datang, kegembiraan dan kenikmatan yang paling kecil. Dia jumpa balik dengan ibu ayah dia. Saya tanya pada ibu-ibu, kita 2 tahun tak dapat beraya. Sekarang dapat beraya, jumpa dengan kawan-kawan lama 2 tahun. Macam mana kita perbualan raya kita? Oh, kita rasa puas sungguh kan? Seronok sungguh. Apatah lagi kalau hari ni kita ada grup WhatsApp, kawan-kawan sekolah rendah, kawan sekolah universiti dulu, kita jumpa balik dalam grup WhatsApp, meriah lah. Bayangkan, nikmat yang paling kecil dalam syurga adalah kita bertemu dengan ahli keluarga kita yang lama dah kita tak jumpa di dunia. Mungkin mereka telah meninggal awal. Itu nikmat yang paling kecil. Kalau di dunia itulah nikmat yang paling nikmat. Okay, itu nikmat yang paling kecil. Okay, ada yang kata mereka sambil berhadapan ni, iaitu selain daripada ahli keluarga, mereka juga mungkin berhadapan dengan orang-orang yang pernah menghina dia dulu, mengejek-ngejek dia dulu. Sebab di dalam surah Al-Mutaffifin Allah cerita penghuni syurga akan ketawakan penghuni-penghuni neraka. Sebab apa? Kisah itu cerita dalam cerita zaman Mekah Nabi, yang mana sahabat-sahabat Nabi ni ditertawakan oleh orang-orang Mekah kerana melakukan amal soleh. Bila mereka dihina, mereka dicerca, diazab, orang-orang Quraisy akan ketawakan sahabat-sahabat Nabi. Jadinya Nabi ni Allah Ta'ala pesan pada Nabi dan para sahabat, sabar. Nanti di hari akhirat kamu akan ketawakan mereka, tapi ketawa kamu lebih panjang dan selama-lamanya. Mereka dalam keadaan diazab, kamu ketawakan. Ini disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin. Okey? Baik, kemudian dia akan duduk berhadapan dengan penghuni-penghuni syurga, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Penghuni syurga ni dia akan berbaring sambil adanya yatuf, iaitu ditawaf. Siapa yang tawaf ni? Iaitu wildan, pelayan-pelayan syurga. Berapa ramai pelayan ni? Banyak. Seorang penghuni syurga dia akan memiliki ribuan pelayan-pelayannya. Dan pelayannya takkan tua lah. Dia tak ada tempoh pencen.
dia mukhalladun, kekal selama-lamanya. Okey. Saya bayangkanlah kalau raja, dia ada pelayan-pelayan dia kan, tuan tolong bagi makan, bagi minuman. Sekarang ni yatuf. Kenapa Allah sebut yatuf? Okey, kita akan tengok. Baik, 3 nikmat yang pertama ni ibu-ibu ayah. 3 nikmat yang pertama ni Allah sebut tentang kerusi, Allah sebut tentang tempat dia bersandar ni, dan Allah sebut tentang pelayan ni. Ini adalah nikmat zahir. Nikmat zahir. Kenapa? Sebab nikmat ini senang nak diukur. Ada nikmat yang lain tapi Allah tak sebut. Kenapa? Sebab ini nikmat yang senang diukur. Dan di antara 3 ni ada persamaan. Allah nak bagi tahu nikmat yang paling awal diterima oleh penghuni syurga adalah nikmat kerehatan. Nikmat kerehatan. Allah cerita tentang kursi, bukan nak cerita pasal kursi. Allah cerita tempat kursi malas, tempat bersandar, bukan nak cerita itu. Allah cerita tentang pelayan, bukan nak cerita pasal tu, tapi Allah nak bagi tahu nikmat yang paling awal diterima oleh penghuni syurga adalah nikmat kerehatan. Kerana apa? Sebab ciri-ciri penghuni syurga di dunia adalah orang yang bekerja keras melakukan ketaatan pada Allah. Sebab itu wahyu yang kedua yang Nabi terima setelah Nabi jadi Rasul, wahyu pertama surah Al-Alaq, Iqra tu, itu namanya ayatul da'wah, ayatul watikah, pelantikan Nabi jadi Rasul. Wahyu yang kedua namanya ayatul da'wah. Nabi terimanya arahan daripada Allah, ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir. Allah kata, wahai orang yang berselimut, bangkit dan keluar beri peringatan. Kenapa Allah sebut Nabi ni orang yang berselimut? Selain Nabi ni dalam ketakutan, dia dalam keadaan berselimut, tapi itu memberi isyarat tidak ada lagi istilah berehat selama-lamanya. Bermula daripada usia tu sampailah Nabi wafat, kita tak pernah dengar cerita Nabi bersantai-santai, Nabi berilek-rilek, tak. Lagi Nabi lanjut usia, lagi Nabi kuat kerja dakwahnya. Sebab itu tengok, usia yang Nabi mula berperang adalah start pada usia Nabi 54 tahun ataupun 55 tahun. Baru keluar perang. Badan Nabi masih lagi tegak lagi untuk keluar berperang. Dan peperangan yang Nabi tempuh sepanjang hayat Nabi ni, dalam riwayat-riwayat menyebutkan di antara Ghazwah, Sariyah dan Ba'ath, iaitu Nabi mengalami 84 perang dalam tempoh 10 tahun duduk di Madinah. Okey, itu antara kita boleh nampak sibuklah, memang urusan Nabi ni sibuk. Urusan negara, urusan peperangan, diserang oleh musuh, kemudian urusan dakwah, nak tarbiyah manusia, ini bukan kerja mudah. Kehidupan Nabi susah. Di luar rumah Nabi ni perjuang. Dalam rumah tangga pula Nabi ni penyayang. Kita jangan bayang Nabi ni anak dia seorang dua orang. Kita tahu pun anak Nabi ni 5 orang ataupun 6 orang. Tapi kalau ibu-ibu baca dalam riwayat sirah, dalam rumah tangga Nabi ni meriah. Anak kandung Nabi dengan Khadijah pun dah 5 ataupun 6 orang, yang pastinya 5 orang. Riwayat-riwayat lain ada yang ni. Anak tiri Nabi dah berpuluh orang dah, berbelas. Dan anak angkat Nabi pun ada beberapa orang. Kita boleh katalah dalam rumah tangga Nabi tu, Nabi dah boleh ada mungkin cecah 20 orang lebih anak sahaja. Saya sendiri anak baru 3. Balik rumah yang seorang menjerit, yang seorang menangis, yang seorang berkelahi, kita pun kata peninglah. Kita bukan presiden negara pun, bukan sibuk mana pun. Baru balik kerja, tengok anak bising pun kita dah runsing. Nabi ni luar fikirkan umat, balik rumah anak punya ramai macam tu. Macam mana ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah? Itulah teladan yang paling terbaik. Okey, sebab itu 3 ayat tentang nikmat syurga ni Allah nak kata nikmat yang paling awal bagi penghuni syurga adalah nikmat kerehatan. Dan kita pun boleh pujuk hati kita, kalau kita susah dekat dunia ni, ini memang tempat kita bekerja keras. Sebab nikmat yang abadi adalah di dalam syurga Allah. Kan kita baca dalam surah Al-Balad, Allah Ta'ala sebut, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu fi kabad, dalam keadaan bersusah payah. Bukan bererti Allah cipta kita Allah susah, tak. Allah menciptakan kehidupan manusia ni susah, supaya manusia tahu dunia ni memang susah. Yang senang apabila kedua-dua kaki kita masuk ke dalam syurga Allah. Itulah kerehatan yang sebenar.
Bayangkan orang mukmin. Pagi orang lain diulit mimpi, tidur, kita dah bangkit 4 pagi, 5 pagi untuk bersahur mungkin. Ataupun bangkit untuk solat tahajud, betul? Kemudian kita pula keluar daripada rumah nak jaga solat subuh berjamaah. Orang lain tidur lagi ni, kita dah bangkit awal dah. Orang pergi kerja, kita pun pergi kerja dengan jamnya, nak urus anaknya, nak itu dan ini dan sebagainya. Sampai petang, orang balik kerja, kita balik kerja. Yang mungkin tak cukup pendapatan, dia pergi daftar pula jadi rider, jadi grabber dan sebagainya. Buat kerja sampingan. Kemudian waktu malam pula, orang lain dah balik rumah berehat, dia sambung lagi solat maghrib berjamaah. Ada kuliah maghrib, dengar pula sebab apa? Nak dapatkan ilmu, nak input baru. Kemudian tunggu sampai isyak jamaah. Kemudian baru pulang, baru nak berehat. Sampai kat rumah nak rehat pun tak boleh. Masa itulah baru nak tengok homework anak. Baru nak tengok ulang kaji anak macam mana kan. Nak bergaul dengan ahli keluarga. Kemudian dah pukul 10, dah 10 lebih baru tidur. Anak tidur, dia pun tidur. Esok dia bangkit awal semula. Kalau kita ikutkan, hidup kita memang penat. Memang penat. Tapi kepenatan kita berbaloi. Sangat berbaloi. Sebab itu Al-Imamul Ghazali menyebutkan, bila Nabi SAW bercerita di Yaumul Mahsyar, matahari di atas kepala ni jaraknya 1 mil. Dalam hadis sahih Nabi kata matahari ni 1 mil. Orang kita terjemah sejengkal. 1 mil ni kalau kiraan bahasa Arab, dia bukan sejengkal. Dia adalah setinggi celak besi yang kita beli dekat tanah Arab tu. Itu 1 mil. Ukuran celak besi tu sama 1 mil. Dia setengah jengkal lah. Setengah jengkal atas kepala ni. Dan Nabi kata apa? Bila matahari atas kepala, peluh ni ada yang paras buku lali. Ada orang yang peluhnya sampai ke lutut. Ada orang sampai ke pinggang. Dan ada yang sampai ke paras hidung dia, dia lemas. Ada yang terlepas daripada kepala dia. Dan kata Al-Imam Ghazali, iaitu peluh yang keluar itu berbeza-beza. Kerana apa? Peluh yang pernah keluar di jalan Allah di dunia, peluh itu tak akan keluar di Yaumul Mahsyar. Peluh yang tak pernah keluar di jalan Allah di dunia, peluh itulah yang akan mencurah-curah, yang melemaskan tuannya di Yaumul Mahsyar. Kalau ikutkanlah, kita simpan duit susah-susah, bekerja keras, kemudian daftar haji, pergi haji pula, korban masa, korban cuti, berpenat-penat. Ni kan musim-musim nak pergi haji kan? Ambil masa berhari-hari. Kalau ikutkan, baik duduk rumah. Masa ada, keluarga tak terabai, kan? Duit ada, simpanan ada. Tapi kita memilih untuk melakukan ketaatan pada Allah, bersusah payah, bersesak-sesak pula. Peluh tu, kepenatan tu berbaloi. Sebab apa? Allah gantikan di Yaumul Mahsyar dengan kesenangan. Hari ni kita boleh je memilih untuk menonton secara live ataupun secara rakaman. Tapi kita datang juga korban duit minyak sikit, jalan kaki yang agak uzur, datang bertongkat pula. Kita memilih. Tapi percayalah, susah kita, penat kita di jalan Allah ni, Allah balas di Yaumul Mahsyar. Okay, sebab itu kadang-kadang kita kena ada rasa mujahadah. Sebab benda inilah yang berbaloi. Yang inilah yang berbaloi, yang akan digantikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar. Ingat, kerja di dunia ni memang untuk bekerja keras. Kalau kita bersantai-santai, berehat-rehat, mesti ada something wrong somewhere lah. Apa yang tak kena ni sampai rehat sungguh ni? Berlaku kepada tak silap saya, iaitu cicit kepada Nabi ataupun cicit, saya rasa cicit kepada Nabi, iaitu bila dia ditimpa musibah, dia akan kata apa? Apalah amalan yang saya buat sampai Allah bagi saya musibah macam musibah para rasul. Kita kalau terkena ujian, kita kata apa yang tak kena apa yang saya buat ni sampai asyik-asyik kena masalah je, asyik-asyik ditimpa musibah je. Tapi orang terdahulu, orang-orang soleh dahulu, bila ditimpa musibah, dia kata, apalah amal kebaikan yang saya buat sampai Allah datangkan musibah macam para rasul yang terdahulu. Sebab setiap musibah yang Allah timpa, dia sabar, Allah naik 1 darjat. Okay, itu kelebihan lah. Sebab dunia adalah tempat kita bekerja keras. Rehat yang sebenar adalah di dalam syurga Allah. Okay, kemudian bila Allah dah sebut yatuf, kalimah tawaf tadi tu, kenapa wildan ni tawaf? Sebab Allah nak bagi tahu betapa ramainya pelayan bagi seorang penghuni syurga, dan dia tak perlu bersusah-susah. Memang Allah nak bagi rehat sungguh. Kalau kita di dunia, kita ada harta sedikit pun, ada bibit macam mana pun, datang tetamu, "Bik, tolong jap bancuh air." Bibit pun kata, "Jap ya pak, sebab apa? Saya ada kerja sikit lah, nanti saya buat 5 minit, 5 minit." Tapi di dalam syurga tak ada dah. Tak ada orang kata, "Pak, tunggu 5 minit," yang tak ada dah. Sebab apa? Pelayan tu yatuf, tawaf.
Tak ada orang yang akan menangguh. Minta sampai. Minta sampai. Makna kata Allah bagi rehat sungguh lah. Rehat sungguh. Tak payah buat apa-apa. Baring je lah. Okay, baring je lah. Kemudian Allah kata apa? Pelayan itu sambil biakwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Iaitu kata Allah, pelayan itu akan memegang 3 jenis cawan. Pertama namanya akwab, yang kedua namanya abarik, dan yang ketiga namanya ka'sin. Ada 3 gelas yang berbeza-beza. Kalau akwab, dia datang daripada kalimah kub. Kub ni adalah gelas yang ada muncung dan dia ada pemegang. Okay, gelas yang ada muncung dan pemegang, itu namanya kub. Kalau abarik, iaitu gelas yang tidak ada pemegang. Kalau orang kalau kat dunia ni macam wine yang gelas tu kan. Dia pegang mungkin halus, tak tahulah. Tapi macam itulah, dia tak ada pemegang. Dan yang satu lagi ka'sin. Ka'sin ni diterjemah sebagai piala. Dan ka'sin ni dia khusus untuk diletakkan arak sahaja. Okay, ka'sin ni. Kalau tentera, kalau mereka menang dalam satu peperangan, malam tu dia akan ada satu majlis kemenangan lah. Dan dia akan tuang arak di dalam dia punya piala kemenangan dia. Ini tradisi lah. Okay? Dan zaman Arab zaman dahulu pun macam tu juga. Dia ada satu gelas khas yang namanya ka'sin yang untuk dituang arak. Okay? Dan Allah Ta'ala akan berikan di dalam syurga. Ada 3 jenis. 3-3 ni berbeza-beza. Okay? Dan setiap air yang diletakkan dalam 3 ni semuanya berbeza-beza. Okay. Cuma saya nak bagi ibu-ibu bayangan macam mana nikmat dia. Okey, kita selak dulu. Tengok dalam surah Al-Insan. Boleh ibu-ibu kita selak-selak Quran Kita tengok surah Al-Insan ayat yang ke surah yang ke-76. Tengok surah Al-Insan surah yang ke-76 ayat yang ke-15. Okey, ayat yang ke-15. Allah Ta'ala menyebutkan wa yutafu alaihim, diedarkan kepada mereka iaitu bi'aniyatim min fiddah, iaitu benjana-benjana daripada perak. Fiddah tu perak benjana-benjana perak. Wa akwabin, dan adanya akwab tadi tu kanat qawarira. Qawarira ni diterjemah sebagai kaca. Tapi sebenarnya qawarir ni dia adalah bererti kalau cawan tu dia panggil apa? Allahumma salli Muhammad. Dia bukan kaca. Kristal. Kristal. Okey, kristal. Okey, qawarir tu kristal. Dan Allah ulang lagi sekali, qawarira min fiddah. Kenapa Allah ulang 2 kali? Sebab Allah nak highlight kristal tu yang paling mahal. Dan kristal itu daripada fiddah, daripada perak. Dan kata Allah Ta'ala qaddaruha taqdira, dan dia telah diukur dengan sebaik-baiknya. Artinya air yang ada dalam itu adalah air yang dikadarkan dengan kadar yang sangat sempurna. Contohlah, kita di dunia ni kalau pergi ke satu kedai, saya nak teh tarik kurang manis. Orang dah bancur dah, tak kena kat tekak kita. Saya nak teh tarik kurang teh, macam-macam lah. Nak lebih susu lah, nak itulah, nak gelas kecil, gelas besar. Dalam syurga tak payah request. Dia akan siap khas untuk kita. Bayangkan, kita dah duduk tadi dalam keadaan duduk lama. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, sambil menyandang sembang pula. Mungkin dah bergelas-gelas dah. Kan kejap-kejap nak pesan, nak gelas kecil, gelas besar, kurang mana, kurang. Tak payah minta dah. Minta saja kadar yang ditentukan tu dalam kadar yang paling sempurna, mengikut kehendak kita. Tak payah susah-susah. Memang Allah Ta'ala nak mudahkan. Kemudian Allah kata wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan minuman itu daripada ka'san yang dicampur dengan zanjabil. Zanjabil ni iaitu dicampur dengan halia. Ada ni arak yang ada bercampur dengan halia. Ada yang campur dengan kafur, ada yang campur dengan zanjabil. Dua-dua campuran ni berbeza-beza. Dan Allah kata apa? Air itu ainan fiha tusamma salsabila. Dia diambil daripada sungai yang namanya salsabil. Okey, air yang terpancut.
Subhanallah. Ini antara nikmat-nikmat bayangan bagi penghuni-penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Saya cuba lompat-lompat ibu-ibu supaya kita tak rasa panjang sangat. Okey, ibu-ibu tengok. Pada ayat yang ke-21 surah Al-Waqiah, patah balik. Tengok ayat 21. Allah bercerita tentang adanya minuman, nikmat kerehatan, nikmat minuman, kemudian Allah cerita nikmat makanan. Ayat 20 Allah cerita tentang buah-buahan. Ayat 21 Allah cerita antara nikmat makanan dalam syurga, walahmi tairin mimma yashtahun, adanya daging burung yang kamu inginkan. Daging burung Allah highlight daging burung. Dalam satu hadis perbualan Nabi dengan Abu Bakar, Nabi cerita kepada Abu Bakar, ni lelaki yang dijamin masuk syurga Allah. Cerita kepada seorang yang dijamin masuk syurga, ataupun orang yang dapat surat pergi haji ni. Kita cerita kat dia, kamu pergi haji nanti macam ni, macam ni. Apa perasaan kita? Excited ni. Sebab kita nak tempuh ni. Jadi Abu Bakar ni Nabi cerita pada dia, cerita tentang burung yang ada dalam syurga Allah. Nabi cerita burung yang ada dalam syurga Allah ni, burungnya berleher panjang. Lehernya panjang-panjang kata Nabi. Dan kamu tunjuk mana burung yang kamu nak. Burung tu terbang, kamu tunjuk tu. Nanti burung tu terus sampai kepada kamu, dihidangkan sebagai makanan. Dan Abu Bakar kata apa? Kalau macam tu memang sedap lah. Nabi ulang 3 kali. Memang sedap, memang sedap, memang sedap. Okey, baik. Bila Nabi kata burung itu berleher panjang, bukan secara zahir burung tu lehernya panjang. Saya kalau sejujurnya, burung yang lehernya panjang saya tak makan, ataupun binatang yang berleher panjang saya tak makan. Saya ada perasaan pelik sikit lah. Saya rasa macam geli sikit. Itu saya lah, orang lain tak apa. Sebab itu saya kalau macam itik tak makan, sebab terbayang-bayang kan. Tetapi bila Nabi kata burung berleher panjang ni, bukan bererti dia zahirnya panjang leher, tak. Tapi nak bagi tahu dia burung yang paling, bukan, dia paling menyerlah. Ada satu hadis Nabi cerita, muazzin di syurga di yaumul mahsyar, muazzin ni yang azan ni, dia akan memiliki leher yang panjang di padang mahsyar nanti. Kalau kita dengar hadis ni, baik tak ya muazzin kan? Semua dah leher panjang pula, pelik pula. Leher panjang dekat situ iaitu ramai-ramai manusia, dia yang paling menonjol. Leher panjang tu maksudnya dia yang paling menonjol. Orang daripada jauh nampak dia dah. Dialah yang paling popular, dialah yang paling termasyhur dekat sana nanti. Jadi burung yang berleher panjang ni adalah burung, antara burung-burung ni dialah yang paling menyerlah, yang paling cantik, yang mungkin yang paling sedap, mungkinlah yang paling menyerlah dan sebagainya. Jadi tunjuk saja terus sampai terus dihidangkan. Kalau hari ni orang makan seafood yang fresh kan, lagi fresh lagi mahal. Ibu-ibu ayah-ayah pergi Langkawi, cedok siakap, letak 1,000 letak 2,000. Sebab apa? Bezanya fresh dengan tak fresh je. Betul kan? Jadi macam itulah Allah nak kata fresh. Sebab itu dia kata mimma yashtahun, apa yang kamu inginkan, itulah yang kamu dapat. Tetapi ada satu lagi hadis, ni yang paling rare. Hadis ni riwayat Bukhari daripada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni seorang pendeta Yahudi, orang Madinah. Dia ulama Yahudi lah. Tapi dia ni masuk Islam. Kenapa dia masuk Islam? Masa Nabi hijrah, dia tanya pada Nabi ada 3 soalan. Dia kata soalan ni hanya boleh dijawab kalau dia adalah Nabi. Kalau dia bukan Nabi, dia tak boleh jawab. Salah satu soalan daripada Abdullah bin Salam ni, dia kata apa? Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa makanan yang paling awal dimakan oleh penghuni syurga? Kalau kata makanan dalam syurga, semua orang boleh jawab. Ada buah-buahan, ada. Tapi dia kata makanan yang paling awal dalam syurga, yang dimakan oleh penghuni syurga. Maksudnya penghuni syurga masuk, apa makanan yang paling awal? Dan Nabi jawab, makanan yang paling awal dimakan oleh penghuni syurga adalah, siapa tahu? Daging hati ikan paus. Ini sebut dalam hadis daging hati ikan paus. Saya pun tak tahu kenapa yang itu yang Nabi sebut. Mungkin itulah kenikmatan yang Allah berikan. Mungkin dia rare ke, mungkin dia jarang-jarang ke. Kalau hari ini di Malaysia, daging lembu Jepun tu kan, wagyu tu, lagi dibekulat lagi mahal. Saya pun tak tahulah, saya tak pernah makan. Tapi mungkin di sana tu daging hati ikan paus. Itu antara lah daripada Quran, daripada hadis, makanan-makanan yang dihidangkan kepada penghuni-penghuni syurga. Kalau ibu-ibu tengok lepas tu,
Lepas Allah cerita tentang nikmat mereka berehat, duduk atas kursi dia, sambil dia minum, sambil dia makan. Lalu Allah sambung, wahurun ain. Allah cerita tentang bidadari. Maksudnya, bidadari ni Allah letakkan di atas kerusi-kerusi pembaringan mereka. Maksudnya nikmat sungguhlah dipenuhi dengan kenikmatan rehat dalam keadaan dinikmati dengan macam-macam kenikmatan. Baik, itu sebahagian cerita syurga. Kita tengok lagi sebahagian lagi, Allah tambah lagi. Ibu-ibu tengok, ayah-ayah tengok pada ayat yang ke-31. Tengok ayat 31. Allah kata apa? Wa ma'im maskub. Dalam syurga ada air yang tercurah. Okey, air yang tercurah. Ayat-ayat sebelum tu Allah cerita nikmat-nikmat dalam syurga ni, dia ada naungan, kan? Dia ada buah pisang. Kalau ibu-ibu tengok ayat sebelum tu, macam nampak landscape lah. Sekarang ni Allah kata antaranya adanya air tercurah. Air yang ada dalam syurga ni, dia ada 4 jenis yang mengalir. Okey? Dan 4 jenis ni ibu-ibu ayah boleh tengok di dalam surah surah Muhammad ayat 15. Kalau tengok surah Muhammad ayat 15. Mungkin saya tak sempatlah nak sebut tapi ibu-ibu boleh tengok surah Muhammad ayat 15. Allah sebut ada 4 jenis. Ada air yang ghairu asin, air tawar. Kemudian Allah sebut air yang diperbuat daripada laban, susu. Okey? Ghair Allah ghair yataghar ta'muh, yang tak berubah rasanya. Yang ketiga Allah cerita tentang air madu. Yang keempat Allah cerita tentang air arak. Ada 4. Dan 4 ni sungai sungai. Maksudnya kalau di dunia sungai kita air tawar je. Tapi di dalam syurga Allah, sungai tu ada air tawar bertambah 3 jenis sungai yang air yang ada flavor. Ni nikmat lah. Kan? Dibancur secara semula jadi. Tapi yang paling seronok, ibu-ibu bayangkan ayah-ayah bayangkan. Bila Allah kata sungai tu ada sungai susu, kita tahu susu ni adalah minuman yang mudah rosak. Bila Allah cerita tentang minum susu yang menjadi sungai, satu, kita boleh bayang nikmat minum dia, segar dia. Kedua, kita boleh bayang macam mana landscape dia. Ketiga, kita boleh bayang macam mana cuaca dalam syurga. Sebab susu ni dia kena berada di suhu yang sesuai untuk dia je, baru dia rasa fresh. Kalau tidak, dia akan jadi masam, dia akan rosak. Betul? Jadi satu ayat tu, satu gambaran itu memberi gambaran-gambaran yang lain. Okey. Cuba yang kena ada 4 jenis. Lalu Allah sambung apa? Wa fakihatin katsirah. Allah kata buah-buahan dalam syurga banyak. Kenapa Allah kata banyak? Cuba tengok imbalan dia di dunia. Di dunia, buah-buahan yang kita makan, dia hanya tumbuh daripada air yang satu jenis je, iaitu air tawar. Dalam syurga, sumber airnya ada 4 jenis. Jadi buah-buahannya lebih daripada itu. Boleh faham kan? Okay? Kita boleh bayangkan, kalau satu jenis sumber air pun, buah-buahan dunia pun, musang king lain, musang queen lain, udang merah lain, kucing tidur lain. Ada yang puasa ke? Okey. Durian saja dah berjenis-jenis. Apatah lagi yang buah-buah yang terima kasih. Okey. Baik. Okey, itu antara. Jadi Allah kata dalam syurga ada 4 jenis air, jadi buah-buahannya jangan katalah lebih banyak. Mungkin satu jenis buah-buahan tu macam-macam rasa, macam-macam jenis. Lalu Allah kata apa? La maqtu'atin wala mamnu'ah. La maqtu'ah, dia tidak ada off season. Kalau di dunia ni nikmat mana pun dia kadang-kadang bermusim. Yang ini tak ada off season. Kita ada harum manis, kan? Ada season dia. Tapi dalam syurga tak ada. Dan dia wala mamnu'ah, tidak ada yang dilarang. Ada jenis buah-buah dekat dunia ni tak boleh makan banyak. Kalau makan nanti tambah naik darah ke, tambah gula ke. Yang ini tak ada. Betul-betul nikmat. Makanlah banyak mana pun dia akan nikmat. Lalu Allah kata wa furushim marfu'ah. Okey, baik. Sekarang kita tengok sikit ibu-ibu. Ayat 35, 36, 37. Untuk ayah-ayah sekali tengok ayat 36, 35, 36, 37. 3 ayat ini bercerita tentang wanita syurga ataupun bidadari-bidadari syurga. Kalau sebut bidadari, artinya ini kecantikan wanita syurga yang paling minima. Apa dia? Allah kata inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan hunna. Hunna ni kita tahu merujuk kepada semua wanita, ramai wanita.
iaitu bidadari ataupun wanita-wanita syurga insya'a, penciptaan yang baru. Semua diganti baru, gigi baru, kulit baru, rambut baru, dan ini fitrah. Saya tak tahulah, tapi kalau isteri saya, ni bukan ngumpat jadi kalau kita pergi manalah, travel ke, kalau khususnya yang mudahnya nak pergi umrah, mesti bang kalau boleh nak telekung baru. Telekung ada dah, tapi dia nak juga yang baru. Sebab apa? Pergi umrah kan, dia mesti ada gantian yang baru. Slipper pun nak baru, nak beg baru. Ni fitrah. Saya tak tahulah orang lain. Kadang-kadang macam tu. Ataupun nak raya, dah beli dah, nak sofa baru, langsir baru, baju raya baru, sentiasa nak. Dan Allah beri gantian di syurga nanti, kamu dapat diri yang baru. Inna ansha'na hunna insya'a. Yang dah goyang-goyang tu jangan risaulah. Ini awet muda punya. Okay, Allah gantikan dengan gantian yang baru. Lalu bukan sekadar zahir je digantikan dengan baru, faja'alna hunna abkara. Dalaman pun Allah gantikan dengan yang baru, iaitu dia akan menjadi anak dara semula. Okay, dan Allah kata uruban. Uruban ni iaitu jiwanya dipenuhi dengan perasaan cinta. Penuh. Dan perasaan cinta ni adalah perasaan yang selalu ada pada permulaan awal perkahwinan ataupun awal percintaan lah. Tapi Allah jamin bagi wanita syurga, perasaan itu ada di dalam syurga selama-lamanya. Supaya apa? Satu jaminan untuk wanita, satu lagi jaminan untuk lelaki. Supaya yang wanita tak tengok orang lain, yang lelaki pun tak cari orang lain. Di dunia ni tak ada jaminan. Dia kahwin, kadang-kadang dia ada rasa takut-takut juga. Contoh paling mudah, pernah tak seorang ibu cek suaminya handphone? Mesti takkan kata tak pernah. Sebab apa? Saya nak cerita. Dalam satu hadis, sifat wanita ni, dia rasa curiga dengan suami ni adalah sifat semula jadi. Kalau seorang wanita tak tengok handphone suami dia lah, itu pelik lah. Ayah-ayah kena cek balik, betul ke isteri saya perempuan ke tidak. Sebab satu kisah Aisyah cerita. Aisyah ni satu hari dia tidur. Malam tu malam giliran Nabi di rumah dia. Dia buat-buat tidur. Dia tak tidur, dia buat-buat tidur. Nabi masuk dalam rumah, Nabi baring sebelah dia. Nabi pun tidur. Tiba-tiba Nabi bangkit. Nabi kata Aisyah, Nabi bangkit tu, Nabi bangun perlahan-lahan, Nabi pakai kasut perlahan-lahan, Nabi buka pintu bilik perlahan-lahan. Dan Aisyah curiga. Sebab apa? Ni malam ni giliran rumah saya ni. Ke Nabi nak pergi rumah madu lain? Sedangkan takkan Nabi buat macam tu. Ni kewajipan kalau orang yang berpoligami, kalau malam tu di rumah isteri sekian, dia tak boleh ke mana-mana. Dia mesti kena tunaikan. Pulang ke rumah isteri yang diwajibkan. Jadinya dia curiga. Lalu dia ikut Nabi. Nabi keluar, dia pun keluar. Sampailah dia tengok Nabi berada di baket. Nabi berdoa, kemudian Nabi jatuhkan tangan, Nabi balik. Bila Nabi balik tu, dia berlari balik. Dia takut Nabi nampak lah. Bila dia berlari balik, dia masuk rumah, dia tidur. Sampai rumah, dia baring, Nabi buka pintu. Nabi tengok, Nabi kata apa? Aisyah, tidur ke tidak? Macam mana Nabi tahu? Sebab orang lepas berlari, buat tidur, dia macam tu kan, dadanya berenjut kan. Jadi Nabi kata, Aisyah tidur ke tidak? Lepas tu dia bangkit. Dia kata dia tak tidur. Lepas tu Nabi kata, adakah kamu lembaga yang berlari depan tadi? Dia kata, ya. Tuan-tuan boleh baca dalam hadis. Ini romantik di rumah Nabi. Kalau ibu-ibu ayah baca keluarga Nabi ni, dia cerita tentang realistik perkahwinan. Dia bukan benda-benda yang idealistik. Nabi menunjukkan sifat manusiawi. Dalam rumah tangga Nabi ada cemburu, ada perceraian. Nabi pernah ceraikan isteri dia. Okay, ada sedikit perbalahan antara madu. Banyak. Kalau baca memang seronok. Jadi Aisyah ni dia pun kata, sayalah yang berlari tadi tu. Nabi kata, kenapa tak percayakan aku? Lalu dia kata, sebab saya nampak kamu keluar mungkin nak pergi situ, pergi sini. Dia kata, tak, tadi Jibril datang. Jibril bagi tahu pergi ke baket, berdoa di baket. Jadi saya nak cerita apa? Kalau isteri kita nak cek-cek handphone ni, kalau saya lah, boleh saya nasihatkan, saya minta maaf, saya lebih muda daripada semua-semua. Kita jangan jadi polis lah. Kenapa nak cek? Awak siapa? Biarkanlah kan, sebab itu fitrah. Lagi kita rahsiakan, lagi tambah curiga. Jadi kita lebih transparent. Tak apalah, nak cek lah, password saya ambil lah. Kalau nak transfer lah. Tak apa, biarkan. Sebab itu fitrah. Itu fitrah. Okay, itu antara lah. Ada satu lagi kisah. Ni saya tutup kat sini lah ibu-ibu ayah. Oh tak habis lah. Tak payah nanti. Okay, itu uruban.
Uruban ni perasaan cinta, penuh perasaan cinta. Suami sayang kepada isteri, isteri sayang kepada suami. Ini jaminan okay. Sebab dalam kebiasaan perkahwinan, perasaan tu dia akan berkurang. Kerana apa? Dia terikat dengan komitmen lah. Sebab ada tanggungjawab yang perlu digalas, anak makin ramai, mungkin ada tanggungjawab ini, maka perasaan itu berkurangan. Tapi Allah sebut urub ni adalah perasaan cinta tu sebab kamu tak ada komitmen dengan yang lain dah. Kamu hanya menghabiskan masa bersama dengan pasangan sahaja, menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia. Mungkin antara kita kata apa? Kalau macam tu jemu lah kot. Kan? Dia hadap dia je, dia hadap saya je, jemu lah kot. Ibu-ibu tahu tak? Ada satu hadis cerita, ada seorang sahabat Nabi ni, Nabi cerita, ada seorang penghuni syurga ni, dia pernah minta satu permintaan yang aneh kepada Allah dalam syurga. Apa dia minta? Dia kata, wahai Allah, boleh tak saya nak bercucuk tanam? Lalu Allah kata apa? Ni orang-orang Madinah kan, dia ni orang yang usahakan kebun tamar kan. Dia kata, boleh tak saya bercucuk tanam? Allah kata, syurga ni luas, dan syurga ni kamu tak payah bercucuk tanam, minta aku tunaikan, makbulkan. Tapi dia kata, tak, aku memang jenis orang suka bercucuk tanam. Allah kata, kalau itu yang kamu nak, persilakan, ambil. Allah tunaikan. Jadi kalau kita jenis orang yang workaholic contohlah, suka bekerja, ya Allah saya nak pergi berjabat lah kat syurga, pergilah. Nak kaki mancing, pergilah. Ni Nabi sebut maksudnya apa-apa permintaan yang kita rasa mungkin jemulah kot duduk dengan suaminya, boring lah. Contohlah, Allah beri apa yang kita inginkan. Tuan-tuan nak pergi shopping ke tak, saya tak tahulah bayangan macam mana, tapi semuanya akan ditunaikan. Baik, last sekali Allah kata atroba. Atroba ni iaitu dia akan menjadi rakan sebaya dengan pasangan dia. Kenapa Allah sebut atroba ni? Ini lebih memenuhi perasaan seorang wanita. Secara psikologinya, seorang wanita ni bila dia berkahwin, lagi lama perkahwinan dia akan rasa dia lebih tua. Manakala seorang lelaki lagi lama dalam perkahwinan, dia akan rasa lebih saya tak cakap. Okey, itu fitrah. Jadi Allah menjamin dalam syurga bukan sekadar dipenuhi dengan perasaan cinta, bahkan antara kamu dengan pasangan kamu akan masing-masing rasa muda, sebaya sampai bila-bila. Maksudnya tidak ada lagi kekecewaan dan tidak akan ada kesulitan dan kesusahan di dalam syurga Allah. Allah tak izinkan walaupun satu benda susah yang menyentuh penghuni syurga. Itulah namanya Jannatun Naim. Nikmat tu dalam semua sudut. Semua sudut adalah nikmat. Sampai sudut perasaan, sudut telinga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'thima. Penghuni syurga tak diizinkan oleh Allah dengar benda yang lagwa, yang lara, cita-cita yang tak berfaedah. Faedah ni, tak berfaedah ni, lara ni, cita-cita yang bentuk macam ni. Kalau budak-budak, kita cerita kat dia, dia kata tak tanya pun. Benda yang dia tak nak tahu pun. Tak izin dengar. Wala ta'thimah, apatah lagi perkataan yang mendatangkan dosa. Allah tak izin. Nikmatlah tu. Tutup telinga dia daripada dengar benda-benda macam tu. Bukan kata musibah, benda tu pun Allah tak izinkan. Apatah lagi perasaan bagi penghuni syurga. Ni semua adalah benda yang Allah jamin di dalam syurga Allah. Baik, apa yang saya cerita pada ibu-ibu ni adalah lebih kepada ayah-ayah ni, lebih pada motivasi untuk kita meraih syurga Allah. Terus bersemangat dan terus kita kuat. Dan Nabi sebut umur kita ni sekitar 60 ke 70 tahun. Kenapa Nabi sebut tempoh ni? Bukan untuk takutkan kita, bukan untuk kita jadi putus asa, tapi tempoh itu adalah sebagai motivasi supaya terus kuat sampai ke penghujung. Contoh paling mudah, kalau cucu kita baru belajar puasa, dia kata, Tok, bila nak buka puasa? Atuk kata, kejap lagi lah ni waktu asar ni, kejap lagi maghrib kita buka. Cucu pun dengar, oh ada tempoh, dia pun bersemangat. Beza kalau cucu tanya, Tok, bila nak berbuka? Atuk pun tak tahu bila buka, entah bila pun tak tahu. Jadi dia kata, kalau macam tu, Tok, sekarang juga saya nak buka lah. Jadi tempoh yang Nabi sebut tu bukan untuk takutkan kita, bukan jadi kita putus asa, tapi tempoh itu untuk kita buat sehabis baik sampai ke penghujung. Okey, jadi anak kuliah tuan-tuan, saya berhenti dekat sini. Dan ada sedikit hajat. Okey, ada soalan ya? Okey, silakan, ada soalan dulu. Saya sampaikan soalan kawan-kawan. Boleh, silakan. Dia kata, layakkah kita menjadi bidadari? Okey. Baik, layak ataupun tidak ni di dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi seorang wanita ada 4 yang Nabi sebut kan. Pertama kata Nabi, selagi mana dia berpuasa, dia solat 5 waktu, selagi mana dia berpuasa, selagi mana dia mentaati suaminya, dan selagi mana dia menjaga kehormatan dirinya. 4 benda ni dia jaga,
Kata Nabi SAW, dia masuk ke mana pintu-pintu syurga yang dia nak. Pergi masuk mana-mana yang dia nak. Saya bayangkan, kalau di dunia ni, suami kata, awak buat 4 benda je. Awak jaga itu, jaga ni, awak ambil kad kredit, pergilah swipe mana-mana pun. Macam itulah saya bayangkan lah. Pergilah, belanjalah mana-mana pun, pergilah awak nak buat apa pun, saya bagi, ni kad kredit, ambil lah. Macam itulah seolah-olahnya kata Nabi, jaga 4 benda ni, dia ada hak Allah, dia ada hak suami dia. Dia jaga 4 ni, maka dia boleh masuk ke mana pintu-pintu syurga. InsyaAllah jalannya mudah. Jalannya mudah. Ada jalannya insyaAllah. Okey? Dia jumpa betul-betul. Yang ini disebutkan dalam Quran. Kita akan bersatu semula dengan ahli keluarga kita. Okey? Sebab itu kita ni, ku anfusakum wa ahlikum nara. Perintah daripada Allah, jaga diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Sebab apa? Kita bermatlamat ke syurga bukan untuk seorang, tapi kita tarik ahli keluarga kita masuk ke dalam syurga Allah. Dan Nabi sebut, saf yang pertama masuk syurga ni, pintu syurga ni Nabi membayangkan dia daripada Mekah sampai ke Hajar, satu lagi Mekah sampai ke Bahrain, tak silap saya dalam hadis, lupa dah. Tapi daripada Mekah sampai ke Syam, Mekah sampai ke Bahrain, dia punya pintu Kaabah, pintu syurga ni luas. Dan Nabi kata apa? Dalam satu saf yang serentak, langkah pertama masuk syurga tu, untuk saf yang pertama tu, dia boleh cecah 70,000 ataupun 700,000 orang serentak masuk. Sambil kita memegang tangan-tangan manusia yang lain. Dan kita berdoalah supaya tangan yang kita pegang tu, tangan ibu ayah kita, anak-anak kita, pasangan kita, ahli keluarga, rakan-rakan, kenalan-kenalan, itulah tangan yang kita pegang masuk ke dalam syurga secara sama-sama. Itu semua ayat-ayat yang hadis-hadis daripada Nabi untuk memberi kita semangat. Jangan putus asa. Kita hidup lebih selesa daripada zaman sahabat. Mereka hidup dalam keadaan susah. Jadi hadis-hadis tu menjadi mereka semangat. Tinggalkan harta, korbankan dunia untuk syurga. Bila Nabi kata hijrah, kita jangan ingat mereka keluar Mekah pergi Madinah. Hari ni ada train kan? Jangan nampak macam tu. Hijrah mereka ni, dia korbankan dunia dia. Yang kaya tinggalkan harta. Yang ada keluarga, yang musyrik tinggalkan keluarga. Tinggalkan segalanya, dunia dia, untuk pergi ke Madinah yang tak ada jaminan. Nabi hanya jamin satu je, iaitu syurga. Benda tak nampak, tapi mereka sanggup buat. Yang itulah yang menjadi motivasi kepada kita. Apa yang saya dah buat untuk agama ni sampai saya korbankan dunia saya. Apa yang saya telah buat untuk dunia ni, yang untuk agama ni, sampai saya korbankan syahwat saya. Iaitu kita kena tanya pada iman kita lah. Apa yang kita telah buat. Silakan. Okey. Okey, baik. Okey. Dia macam mana pula dia nak masuk syurga macam wanita yang Okey, baik. Soalan yang sangat baik. Macam mana pula dengan wanita bujang? Macam mana pula dengan wanita ibu tunggal dan sebagainya? Nabi SAW sebut, ada 4 penghulu wanita syurga. Siapa yang Nabi sebut? Pertama Nabi sebut Khadijah, kedua Fatimah, ketiga Asiyah, yang keempat saya pun lupa. Khadijah, Fatimah, Asiyah, Maryam. Ada 4. Baik, 4 ni adalah merangkumi 4 watak wanita sampai akhir zaman. Khadijah ni dia adalah wanita janda. Kan, wanita janda. Jadi yang berkahwin, sebab Nabi ni adalah suami ketiga kepada Khadijah. Masa Nabi kahwin dengan Khadijah ni, Khadijah dah ada 4 orang anak dah. Jadi anak tiri kepada Nabi SAW. Jadi macam mana kedudukan kita? Itulah contohnya. Yang kedua, adanya Fatimah. Macam mana seorang anak berkhidmat kepada orang tuanya. Itu pengajaran dia. Kalau kita bujang mungkin boleh belajar dengan Fatimah. Macam mana peranan seorang isteri kepada suami ke, seorang anak kepada ayah, tengok macam Fatimah. Ketiga, Asiyah. Macam mana peranan seorang isteri kepada suami yang zalim. Dan yang keempat, Maryam. Macam mana watak seorang wanita bujang. Ni 4. Sebab itu Nabi sebut 4 ni. Sebab 4 ni akan jadi teladan yang relevan sampailah hari akhir zaman nanti, berkaitan tentang watak-watak wanita. Okey? Wallahu alam. Sila.
tadi Ustaz mention tentang haji kan. Belakangan ni ada pertikaian tentang orang yang menunaikan umrah berkali-kali. Jadi dia bandingkan kenapa tak sedekah daripada buat umrah berkali-kali. Itu sajalah soalan saya. Kalau Ustaz boleh buat. Okey, baik. Tak dinafikan, memang dalam fatwa Yusuf Al-Qardawi pun menyebutkan umrah dan haji yang paling afdal yang kali pertama tu. Manakala yang berikut-berikutnya tu hanya menjadi sunat sahaja, dan lebih aula dari sudut dia punya keutamaan dia lebih kepada untuk membantu orang-orang yang lain. Sebab itu kalau ibu-ibu baca dalam Quran, Allah sebut dalam satu ayat Allah Muhammad surah sekejap saya ingat. Sekejap saya tengok balik. Surah tu dalam surah sekejap surah tu berada di surah yang Juz'u Amma. Simple di surah tu selalu kita baca, iaitu surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Allah cerita tentang orang yang mendustakan agama dan mendustakan hari akhirat. Antaranya orang yang tak bagi, yang herdik anak yatim, yang tak bagi makan kepada fakir miskin. Ayat tu walaupun cerita tentang Al-Ma'un, sebenarnya dia cerita tentang takwa, iaitu dia jaga hubungan dengan Allah tapi tak jaga hubungan dengan manusia. Kita ni yang seperti mana yang disebut-sebut sekarang ni, memang saya tak nafikan ada orang dia berulang-alik pergi umrah, pergi haji, ulang-alik mungkin sebab kemampuan dia. Tapi daripada kalangan ahli keluarga dia mungkin tak berkemampuan. Kan, dari sudut jiran tetangga dia mungkin ada yang susah, yang nak sekolahkan anak pun mungkin tak mampu. Sepatutnya itu lebih afdal untuk dia bantu. Ada satu kisah berlaku pada Abdullah bin Mubarak dengan seorang lelaki nama Ali bin Muwaffaq. Ini satu riwayat lah, dalam kitab Hilyatul Awliya. Dia cerita Ibnu Mubarak ni lepas dia haji, dia ni ulama, dia tertidur. Kemudian didatangi oleh satu malaikat, maklumkan kepadanya tahun ni tak ada orang pun diterima hajinya melainkan seorang, Ali bin Muwaffaq. Dia pun terkejut. Jadi Ibnu Mubarak ni pergi cari siapa Ali bin Muwaffaq. Rupanya Ali bin Muwaffaq ni orang Damsyik, orang Syam. Dia pergi sampai ke Syria. Naik sampai ke Syam, dia cari siapa Ali bin Muwaffaq. Rupa-rupanya Ali bin Muwaffaq ni salah seorang daripada tukang kasut. Tukang kasut. Dia bila dia tanya ni, dia kata, "Wahai tuan, wahai Ali, kamu ni pergi haji ke?" Dia kata, "Tak, saya tak pergi haji. Saya tak pergi haji. Saya ada cita-cita pergi haji tapi saya tak pergi haji." Tapi kata Abdullah bin Mubarak, "Aku mimpi haji kamu diterima." Dia kata, "Tak, saya tak pernah pergi. Cuma tahun ni," dia kata, "saya dah simpan duit bertahun-tahun, duit hasil tukang kasut ni nak pergi haji. Satu hari isteri saya mengandung dan dia mengidam lauk jiran rumah sebelah." Ni tuan boleh baca riwayat ni, ada banyak riwayat lah. Dia kata, "Saya teringin lauk jiran rumah sebelah. Saya nak makan lauk rumah sebelah ni. Isteri jiran tu masak sedap, dia bau, dia kata, 'Saya nak lauk rumah sebelah lah bang.' Lalu suami dia minta pada jiran dia, 'Boleh tak minta sedikit, isteri saya mengidam lah.' Jiran dia kata apa? 'Makanan ni haram untuk kamu tapi halal untuk aku.' Kata Ali, 'Apa kenapa pula haram untuk aku tapi halal untuk kau?' Dia kata, 'Makanan ini adalah kami telah sembelih keldai kami. Sebab apa? Kami tak ada makanan dah. Terpaksa sembelih keldai.' Ni jiran ni. Ali pulang ke rumah dia, ambil duit simpanan haji dia, lalu diserahkan kepada jiran dia. Dia kata, 'Inilah perjalanan haji aku kepada Allah Ta'ala.' Dia kata, mungkinlah asbab itu Allah menerima haji aku. Maksudnya, ada hak Allah yang kita kena tunaikan, tapi ada hak manusia juga yang perlu kita tunaikan. Tuan-tuan nak pergi haji umrah berulang-ulang, tapi kalau selesai hubungan dengan manusia, ada yang susah kita bantu dan sebagainya, tafadhal, tak ada hal. Tak ada masalah. Cuma jangan sampai kita pergi buat ibadah-ibadah sunat ni sampai kita mengabaikan, meminggirkan hubungan kita dengan manusia. Orang mukmin dia ada hablum minallah, hubungan dengan Allah, dan dia ada hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Dua-dua ni dia kena seiring. Wallahu alam. Ada? Okey. Okey, baik. Haji ni dia terikat dengan kemampuan. Dari sudut
Dia tahu kalau itu haji yang pertama dan dia simpan, dia tak dapat. Tapi dia buat rayuan pun tak dapat, orang lain pergi. Mungkin dia tahulah nak dapat kumpul semula dengan kemampuan dia pun dia tak mampu. Mungkin tak boleh bagi semualah. Takut dia pun tak ikhlas nanti. Dia ungkit-ungkit. Jadi bagilah mana yang sekadarnya. Dan dia tahu kalau duit tu yang saya keluarkan, saya pun boleh kumpul akan datang untuk pergi haji, try lagi tahun depan. Saya rasa itu yang lebih baik lah. Itu yang lebih baik. Daripada dia bagi semua, tengok kawan tu pergi pula, dia tak dapat bagi, takut dia mengungkit pula. Ataupun dia cerita pula pada orang lain. Itu merosakkan ibadah lah. Lebih macam tu lah. Okay. Okay. Baik. Okay. Cukup. Cukup. Cukup kan? Ada lagi soalan? Tak ada. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu kita doakan ada dua hajat, iaitu kesejahteraan roh Allahyarhamah Puan Nurlindah Muhammad Said dan juga kesejahteraan guru kita Ustaz Yusaini Yahya untuk menjalani pembedahan matanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan salihin, hamdan sabirin, hamdan dzakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana sighara wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hsyurna bil iman wa adkhilna jannatal iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warina al batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna na'udzu bika minasy syiqa wan nifaq waswil akhlaq. Allahumma inna na'udzu bika min 'adzabin nari jahannam wal 'adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.